So guys, video kali ni aku tak nak buat panjang, aku just nak buat pendek je. So kita straight to the point terus. Macam yang korang tahulah, dalam tajuk ni pun aku dah letak, aku dah bagi tahu dah kat korang yang aku akan review pasal smartwatch daripada Mobvoi, ataupun lebih dikenali sebagai TicWatch. Boleh dikatakan harga dia satu harga yang mampu milik, and satu ni bukan harga mahal sangat ataupun harga bangsawan, tapi dia more tu harga yang premium disebabkan oleh kualiti dia yang premium. So harga dia pun premium lah. So the first one kita tengok yang TicWatch GTH dulu. Okay, so dekat bahagian belakang kotak ni dia ada tulis dia punya key highlight lah yang ada dekat jam ni, which is the first one dia ada 7 sampai 10 hari battery life. Lepas tu dia ada 5 ATM water resistant, support customizing watch face, kau boleh ubah-ubah dia punya watch face tu. Lepas tu dia ada 14 workout mode ataupun sport mode, dia ada 14, dia ada tick motion and then respiratory rate. Lepas tu dia ada sleep tracking juga, and then dia ada 24/7 heart rate tracking and skin temperature, stress level detection, dia boleh tahu kalau korang stress, and then the last one the curved glass mid. So jom kita tolak kotak ni, kita buka. Kat sini nampak macam simple je kotak dia warna hitam macam ni, and once kau buka dia punya kotak tu, kau dah boleh nampak dah dia punya smartwatch yang ada dekat situ. Jom kita letak dekat tepi dulu dia punya smartwatch ni, kita tengok dekat kotak yang kecil yang ada dalam ni. Okay, so dalam ni memang ada dia punya charging cable, and charging cable dia standard lah yang magnetic ni. Lepas tu the last one dia ada bagi a few documentation lah kat dalam ni. Dan dekat dia punya yang smartwatch GTH ni, TicWatch GTH, kita tengok yang ni pula, TicWatch Pro 3 Ultra GPS. Walaupun nama dia panjang tapi aku cubalah untuk sebut kat korang semua. Dia punya chipset which is Qualcomm Snapdragon. Lepas tu military standard yang aku dah beritahu tadi, up to 72 hours of battery in smart mode. Kalau smart mode dia punya battery boleh tahan sampai 72 jam, and 45 hari dalam essential mode ataupun power saving mode lah. Tapi dia punya power saving mode ni kau boleh still detect lagi dia punya function-function tu, kau punya heart rate, kau punya tracking and everything. Nanti aku akan bagi tahu kat korang. Lepas tu dia ada 20. Tadi ada berapa belas kan? Ada 14 je dia punya sport mode, tapi yang ni dia ada 20 sport mode, professional workout mode. Lepas tu IP68 waterproof and swim suitable lah, maksudnya boleh bawa ke dalam kolam renang. And then dia ada Google Assistant, IHB and AFFB detection and fatigue assessment. Dia ada built-in GPS juga, so korang boleh nak jogging ke apa ke, dia ada GPS. Dia ada dua display with customized colourful backlight, sama ada kau nak guna screen yang biasa ataupun yang macam essential mode tu. Kalau yang essential mode tu kau boleh ubah dia punya backlight tu nak warna apa. Dia tak semestinya hitam dan putih sahaja, dia boleh ubah. High density heart rate, stress and sleep tracking. Google Pay, maksudnya kau boleh bayar dengan menggunakan jam. Jam ni yang aku pakai sekarang ni lah, dia ada NFC, so tak perlu nak guna kad dah lepas ni, letak je jam korang and dia akan bayar. Kau boleh buat pembayaran sebab dia ada NFC, dia ada Google Pay kat situ. And then the last one, more than 1,000 watch faces on Google Play. So tu dekat bahagian belakang kotak dia. Kita buka guys, kita buka kat sini. Dia nampak lagi premium lah nak dibandingkan dengan yang GTH tadi, sebab kat sini kau nampak dia ada tulis TicWatch kat situ, small, and perubahan yang kecil boleh bagi cakap big impact lah. So once kau buka dia punya kotak ni, kau dah nampak premium juga dekat dalam kotak ni. Okay, aku ambil dulu jam ni and aku buang dia punya stiker yang kat depan ni. Kau dah boleh nampak dah kat situ dia punya screen ni memang screen yang macam berkilat macam tu, memang nice. Yang Pro 3 Ultra GPS ni dia punya bentuk which is yang bentuk bulat ni, dia nampak lagi premium, dia nampak lagi yang cakap masculine ataupun lebih macam military standard lagi lah, nampak macam tough sikit lah. Dia punya strap ni boleh dikatakan agak fleksibel, memang fleksibel, and kau boleh buang juga, of course kau boleh buang juga, and kau boleh gantikan dengan strap lain kalau kau nak gantikan dengan strap yang lain lah, kalau kau tak suka yang strap macam ni. Kita tengok dekat bahagian sekeliling ni kan, yang bentuk bulat tu, sekeliling tu ataupun dia punya bezel tu ada macam texture yang berjeriji, something like that. So nampak macam nice, walaupun dia tak boleh nak pulas actually, dia punya bezel tu tak boleh nak pulas-pulas, tapi still nampak lah dia punya 3D design tu. Lepas tu kat sini dia ada dua tombol ni. Kalau nak dibandingkan dengan GTH, dia just ada satu je tombol, yang ni dia ada dua tombol. Dia punya tombol tu just boleh tekan sahaja, tapi dia tak boleh nak pull, dia tak boleh nak scroll. So kalau aku nak scroll, aku kena guna aku punya jari untuk scroll dekat dia punya screen ni. Dekat tengah-tengah tu kau boleh nampak kat situ ada satu lubang, aku rasa tu adalah lubang untuk mikrofon. And then kita tengok dekat belakang pula, the last one dia ada sensor, lepas tu dia ada charging pin. Tapi yang ni dia punya charging pin tu dia ada 4. Kalau yang tadi yang GTH dia punya charging pin tu 2 je. So maybe yang Pro 3 Ultra GPS ni dia punya charging tu lagi laju lah sebab dia ada 4 pin kan. Aku cuba untuk on dia punya jam yang GTH ni, tapi dia tak boleh nak on, maybe nak kena charge dulu. So kita letak tepi dulu, kita on kan yang Pro 3 Ultra GPS dulu. So once aku on kan, dia akan keluar macam TicWatch tu. Lepas tu dia ada tulis Wear OS by Google, and then dia ada macam animation sikit kat situ untuk korang tunggulah. Lepas tu after dah settle dah semua, dia akan tulis kat situ tap to begin. So kita tap, and then aku akan pilih dia punya language, which is aku ambil yang English. And then the last one dia ada privacy policy ni, so just scroll je kat bawah. Bila aku scroll ni kan, aku rasa macam okay, kat sini aku dah tahu dah dia punya premium dekat mana. Dari segi dia punya scrolling tu memang smooth, and dia tak ada latency ataupun dia tak ada delay lah. Boleh dikatakan dia punya refresh rate tu memang tinggi juga.
Sebabnya aku smooth, aku scroll tu macam aku scroll aku punya phone. Dia tak ada rasa macam lag ataupun delay. Tambah pula dengan dia punya screen display yang besar ni, which is 1.4 inci, and then dia ada Corning Gorilla Glass. So lagilah orang cakap dia punya premium tu lagilah memang bertambah premium. Ni aku tak tengok lagi dia punya sistem, baru nak setting. So kat sini dia suruh untuk download Wear OS by Google. So kita download dekat aku punya phone ni, and then dia akan keluarkan macam kod kan ni. Dia akan keluar kod dekat aku punya smartwatch, and aku kena make sure yang kod yang keluar dekat aku punya phone tu pun sama. So aku boleh pairingkan antara smartwatch tu dengan aku punya telefon. And korang kena ambil a few minutes lagi lah untuk set up. Korang kena isi dia punya detail-detail and everything. So sementara tunggu jam aku set up, aku ambil balik aku punya GTH ni. Actually tak perlu charge sampai full pun sebenarnya. Dia dah ada dah dia punya bateri tu, cumanya dia nak kena on dengan charge. So kalau kau tak charge, dia takkan on. Aku buka kat sini, aku pilih nama jam ni ataupun jenama jam ni. Lepas tu kita just ikut je arahan dia kat situ. Dia suruh tekan tombol tu, aku tekan. Lepas tu dia akan keluarkan QR code ni. So aku buka dia punya apps tadi tu, Mokboy tu, and then aku kena scan dia punya QR code tu untuk nak aktifkan dia punya jam ni. So sekarang ni kau boleh tengok dia macam tak menyala kan. Dia ada warna hitam putih macam tu je. So nanti kalau aku set pada essential mode, dia akan jadi warna yang macam ni. Dia tak akan menyala macam ni. Tapi jam ni yang GTH ni dia tak ada mode essential mode tu. So guys, dua-dua jam ni kalau kita slide daripada bawah ke atas, dia akan bawakan kepada notification. So kau boleh tengok dia punya notification kat sini. And apa yang aku suka kan, nak dibandingkan dengan yang ni, yang Pro 3 Ultra GPS ni, dia punya tengok, dia punya smooth tu lagi smooth nak dibandingkan dengan yang GTH ni. Nampak dia punya GTH dia macam lag sikit lah, tapi yang ni just nice je. So kat sini yang Pro 3 Ultra GPS ni, dia ada dua button kan. So kalau aku tekan yang atas ni, dia akan bawakan kepada galeri ni lah. So sama juga yang ni, kalau aku tekan, dia akan bawakan kepada galeri ni, which is kita tengok dia ada tick health. Kat sini dia dah tulis dah, dia ada keluar dah semua kat sini. Tapi yang ni kau kena pilih satu-satu. Contohnya nak temperature. Okay, dia akan measure aku punya temperature. Lepas tu kat sini dia ada tick pulse. Yang ni nak tengok aku punya nadi. Okay, dia tengah measure. Tengok mana lagi cepat. Yang ni ambil aku punya temperature, yang ni ambil aku punya nadi. Pro 3 Ultra GPS lagi cepat, dia dah keluar dah aku punya nadi kat situ live aku boleh monitor live, and dekat sini pun dah keluar dah aku punya temperature, aku punya suhu badan which is 36.5. So normal lah. Selain daripada tu, kita tengok ada apa lagi. Dia ada sleep. Ni kau boleh track kau punya sleep kalau korang pakai jam ni masa tidur, tapi aku tak pakai. Lepas tu dia ada oxygen. Tengok oxygen. Okay, dua-dua tengah measure. Tengok. Okay, yang ni lagi cepat. Yang ni yang GTH dia lagi cepat. Yang ni dia still tak habis lagi, walaupun aku start yang ni dulu tadi. Sekarang ni aku punya oksigen 99%. Okay, dia dah keluar. Yang ni 99, yang ni 95. Dia lebih kurang dekat-dekat lah. Dia tak lari jauh lah. Dia ada banyak kalau aku nak cuba satu-satu memang tak tercuba. Kita cuba random je. So kalau kau boleh tengok kat sini, yang ni dia nampak macam dim sikit kan. Jom kita ubah dia punya brightness dulu. Display. Brightness aku akan naikkan. Okay, naikkan pada 3. Kat sini kau boleh tengok dia ada banyak. Dia ada banyak guys. Tapi yang ni dia just ada banyak tu je. Dia ada banyak tu je. So antara yang ada kat sini, dia ada tick health and exercise. Kalau korang nak exercise ataupun sport mode, kau boleh pilih kat sini. Dia ada outdoor run, ada outdoor walk, and ada banyak actually. Kau boleh masuk dalam air pun. Kalau nak swimming pun boleh, tak ada masalah. Semua yang basic-basic semua ada lah kat sini. Tak ada masalah kat sini. Yang ni dia macam sikit je dia punya function, tapi kita akan cuba yang dekat sini, yang Pro 3 Ultra GPS. So yang ni dia ada macam hand wash. Dia as a reminder lah. Okay, dia set so that korang basuh tangan tu, orang cakap tak ada basuh kejap je, tapi korang basuh ikut masa yang dia tetapkan kat sini. Lepas tu dia ada lagi stopwatch, ada timer, ada Google Translate juga. Responsible. Okay, ada Google Translate, so senang. Try lagi. Ecosystem. Okay, and Find My Phone pun ada. Dua-dua ada function yang sama, Find My Phone. Kita akan cuba. Okay. Alright. Bising. Find My Phone. Okay. So this one kalau kau nak ubah dia punya backlight kan, backlit ni, dia tekan kat sini. Kita pergi dekat setting. Okay, pergi dekat setting.
Dekat sini kita pergi bawah sekali dekat sistem ni. Tekan dia punya sistem and then essential mode. Dekat essential mode ni dia akan ubah lah nanti. Tapi once aku set pada essential mode, dia tak boleh nak set pada mode yang biasa balik. Dia kena reboot balik. Kita buka Wear OS. Okay, Wear OS ni just untuk yang Pro 3 Ultra GPS sahaja. Okay, dekat apps ni kalau aku nak buat always on pun boleh, always on screen. So dia akan always on. Okay, ni dia punya always on. Dia akan jadi warna hitam putih macam ni. Tapi dia akan makan korang punya bateri lah. Kita pergi dekat bawah sekali ni sistem untuk ambil essential mode. So kalau aku ambil essential mode, okay, dia akan menyala yang macam ni sahaja. Dia akan menyala macam ni je. So kalau aku tekan ni, dia just takkan jadi apa-apa. Dia just akan terang je. Dia akan just terangkan dan dia akan padam. Tapi kalau aku nak back balik kepada mode yang biasa, aku kena press and hold. And dia akan boot aku punya jam ni. Okay, dia akan boot and dia akan back to normal mode lah. So apa yang boleh aku katakan dekat sini antara TicWatch GTH dengan TicWatch Pro 3 Ultra GPS, aku rasa of course lah yang Pro 3 Ultra GPS ni lagi okay nak dibandingkan dengan yang GTH punya. Sebabnya dari segi dia punya quality, dari segi dia punya premium, dari segi dia punya presentation, dari segi dia punya function and everything, memang Pro dekat sini lah. Dia punya pros ada banyak kat sini. Untuk GTH punya, dia punya bateri boleh tahan sampai 10 hari. Lepas tu dari segi dia punya function, aku rasa memang dah okey dah. Dia ada 24/7 heart rate monitoring, 24/7 temperature. Dia boleh baca korang punya suhu. Musim-musim sekarang ni suhu memang penting, nak check suhu badan apa semua. So dia boleh notify ataupun dia boleh alert kat korang kalau suhu korang tinggi. And then dari segi dia punya sport mode, dia ada 14 jenis sport mode. So aku rasa korang pun tak akan pakai kalau dia ada banyak berpuluh-puluh sport mode kan. Tapi 14 tu pun aku rasa macam dah banyak dah. So memang dah okey dah kalau korang nak pakai untuk bersukan actually. And then the last one, of course, dia ada 5 ATM water resistant. Waterproof, boleh masuk air. Cukup untuk jam ni. Kita tengok dekat yang Pro 3 Ultra GPS ni. Yang ni dia lagi advance sebabnya dia boleh bertahan sampai 45 hari. Kalau yang essential mode lah. Tapi kalau yang mode biasa, which is yang mode smart punya, dia boleh tahan sampai 72 jam. Depends atas penggunaan korang jugalah. Lepas tu yang aku suka, which is dia punya screen ni. Dia boleh tukar-tukar antara mode tadi lah. Dia boleh mode yang biasa ataupun essential mode. So kalau aku buat essential mode tu, memang dia boleh tahan lama lah. And dia tak ada mengganggu sangat mata aku ni. Sebabnya dia just macam hitam putih macam tu je. And kau boleh ubah dia punya colour kat situ. Dia punya background light tu, backlight. Yes. Lepas tu yang ni yang paling aku suka sebabnya dia ada NFC. So kalau aku nak pergi bayar ke apa ke, aku just tap je, aku boleh bayar. NFC tu banyak lagi actually dia punya function. Tapi yang tu lah yang aku guna. Aku boleh buat pembayaran tanpa menggunakan kad ataupun aku punya phone. Just touch je aku punya smartwatch ni. So tu je guys review aku. Video ni pun dah panjang. Aku rasa korang patut belilah. Kalau tak beli yang ni pun, yang ni harga dia mampu milik. So korang memang kena beli. Tapi yang ni kalau kau beli lagi okey lah. Sebabnya memang aku sangat-sangat recommend untuk korang beli yang Pro 3 Ultra GPS ni, TicWatch Pro 3 Ultra GPS. So tu je guys review daripada aku untuk video kali ni. Kalau korang nak beli, kau boleh tekan link dekat description. Thank you so much for watching. Thank you so much for stay daripada awal video sampai ujung video, and see you guys.